Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang berbahagia ini sekali lagi pejabat agama Jajahan Bacok dapat bersiaran secara langsung di dalam page pejabat agama Jajahan Bacok. Dan insya-Allah pada hari yang berbahagia ini, sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita akan meneruskan lagi siri kuliah ataupun tazkirah bicara pejabat agama Jajahan Bacok. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan berbicara dengan satu tajuk yang tidak kurang pentingnya, iaitu tajuk iddah di dalam Islam. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, sebelum daripada kita pergi jauh, saya berharap kepada sidang pendengar, sidang penonton sekalian dapat menekan butang share agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sampaikan satu ilmu walaupun yang kamu tahu daripada baginda Rasulullah sallallahu walaupun satu ayat. Dan agar kita tidak termasuk dalam golongan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, yang dibagi amaran oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu orang yang menyembunyikan ilmu. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Orang yang sembunyi ilmu ini akan dikengkang mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak dengan kengkangan daripada api neraka Allah. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, sebelum daripada kita memulakan tajuk iddah ini, oleh kerana iddah ini satu perkara yang sangat complicated. Kerana apa? Kerana ianya berkait dengan talak. Sebab nak lahir ataupun mari iddah ini, perbincangan dalam bab iddah ini, dianya terlebih dahulu berkait dengan talak. Sebab berlaku talak ataupun perceraian barulah keluar dalam bab iddah ini. Satu. Yang kedua pula, iddah ini dia berkait rapat dengan pengiraan. Sebab iddah ni melibatkan orang perempuan khususnya, baik dia akan melibatkan perkaitan haid. Jadi dengan sebab tu, sidang penonton, sidang pendengar sekalian, sebelum daripada kita memulakan perbicaraan kita dalam bab iddah ini, saya akan cerita di sini secara sangat-sangat ringkas, iaitu berhubung dengan bab talak, supaya sidang pendengar, sidang penonton sekalian, istilah-istilah yang saya akan gunakan selepas daripada ni, sidang penonton sekalian tidak keliru. Itu dia. Baik, saya akan ceritakan dalam bab talak ini secara ringkas, dan insya-Allah perbincangan dalam bab talak ini kita akan berbincang secara detail, secara panjang lebar selepas daripada ini. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, untuk memberikan manfaat kepada sidang pendengar, sidang penonton sekalian, saya suka membuat pembentangan ataupun bicara pada kali ini sebagaimana biasa. Saya akan buat kepada slide-slide supaya sidang pendengar, sidang penonton sekalian dapat boleh mengambil perhatian. Dan dalam slide ini saya akan masukkan peta-peta minda supaya sidang penonton, sidang pendengar sekalian boleh mengambil perhatian dengan lebih detail, lebih teliti, lebih cermat dalam perbincangan yang insya-Allah akan dibincangkan pada hari ini. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa, saya terus pergi kepada pembentangan slide-slide saya. Baik. Pertama sekali, sebagaimana saya sebut tadi, saya akan pergi kepada definisi talak dulu. Talak. Baik, sidang pendengar sekalian, talak dari segi bahasa, makna dia melepaskan ikatan perkahwinan. Baik, dari segi istilah perbincangan hukum syaraknya ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz cerai ataupun lafaz talak atau lafaz-lafaz lain yang seumpama. Maksud dia dengan lafaz talak ataupun cerai, lafaz ini oleh suami kepada isteri. Itulah dia lafaz talak. Sidang pendengar, sidang penonton sekalian, kalau dalam bab nikah, aqdun, makna simpulan, cantuman. Dalam bab cerai ini dia panggil hillu aqdin nikah. Dia rombok. Dia lepaskan ikatan perkahwinan itu, rombok, ataupun dia panggil rungkaikan. Dia panggil ikatan perkahwinan itu. Baik, tapi menggunakan dengan lafaz sahaja. Tak perlu kita rombok dengan bawa jeng tolak, bawa kata sodak, tak perlu. Tapi dia hanya menggunakan lafaz talak atau lafaz cerai atau lafaz-lafaz lain yang seumpama dengannya. Baik, itu cerai. Baik. Yang kedua, sidang pendengar sekalian, dalam slide berikutnya, tuan-tuan tengok pembahagian talak.
Pembahagian talak ini dari segi boleh rujuk tak boleh rujuknya dia terbahagi kepada dua. Satu dia panggil talak raj'i, makna talak yang boleh dirujuk. Yang kedua ialah talak bain, iaitu tak boleh dirujuk. Bain ni terbahagi kepada dua. Satu dia panggil bain sughra, iaitu tak boleh rujuk. Sughra makna kecil. Yang kedua ialah bain kubra, iaitu yang besar. Sidap dengar, sidap menonton sekalian, untuk supaya kita lebih jelas, saya ceritakan secara ringkas apa itu talak raj'i, apa itu talak bain. Tengok dalam slide berikutnya. Talak raj'i iaitu talak yang boleh dirujuk. Suami boleh rujuk. Bahasa Kelantan kita boleh klik baik dengan isteri dia, iaitu dalam waktu ataupun tempoh iddah. Iaitu talak satu atau talak dua sahaja. Itu talak raj'i. Adapun talak bain, talak yang tidak membolehkan para suami untuk merujuk semula. Klik baik dengan isteri dia, dengan bini dia, walaupun dalam tempoh iddah. Nak balik semula, kalau bain sughra tu, dia kena nikah semula. Akad nikah baru, mas kahwin yang baru. Baik, sini dengar, sini menonton sekalian. Saya buat, slide ni saya buat secara ringkas. Talak bain, contoh-contoh dia, bain sughra, bain kubra. Bain sughra, tak boleh balik ni. Tak boleh rujuk juga, tuan-tuan sekalian. Ialah contoh dia ialah khulu', tebus talak. Makna bila berlaku tebus talak hari ini, makna suami tak boleh rujuk dah pada isteri dia, kecuali kalau nak rujuk juga esok, walaupun dalam tempoh iddah, dia kena akad nikah yang baru. Contoh lagi pasah, pembubaran perkahwinan dengan perintah daripada mahkamah umpamanya. Talak sebelum hubungan kelamin, sebelum berlaku persetubuhan. Ini juga dia panggil bain sughra. Tak boleh klik, tak boleh rujuk semula suami dia, kecuali kena akad nikah yang baru. Baik, isteri yang diceraikan, kemudian suami dia tak rujuk sehingga tamat ataupun habis iddah. Dia jadi bain juga, bain sughra, nak balik semula, nak rujuk semula, kena akad nikah yang baru. Hukum dia, tidak boleh rujuk isteri, suami tak boleh rujuk isteri kecuali dengan akad nikah yang baru walaupun dalam tempoh iddah. Itu dia panggil bain sughra. Contoh dia. Yang kedua, sedap dengar sekalian, ialah bain kubra. Kubra ni makna besar, iaitu talak tiga. Talak tiga. Li'an satu lagi. Li'an, sumpah ataupun suami menuduh isteri dia berlaku zina. Anak dalam kandungan dia bukan daripada benih dia, umpamanya. Baik, hukum ni merujuk kepada talak tiga. Adapun li'an, baik, tak boleh balik semula. Makna suami dengan isteri sampai mati. Tak boleh balik semula, tak boleh nikah semula. Duduk sebagai suami isteri, tak boleh dah, li'an. Baik, hukum ni merujuk pada talak tiga, iaitu bain kubra. Suami tak boleh rujuk isteri dia kecuali setelah tamat iddah. Setelah tamat iddah, isteri kena berkahwin dengan suami baru dan berlaku perceraian serta habis iddah dengan suami baru, baru dia boleh nikah semula dengan suami buruk. Maka baki bilangan talak akan bermula dengan satu semula dalam kes kalau berlaku dalam seperti ini. Sedap dengar, sedap nonton sekalian. Itu secara ringkas saya buat dalam bab kita panggil apa nama ni? Bab talak. Kerana huraian saya selepas ini akan disebut talak bain apa semua, takut sedap dengar sekalian jadi pening. Tak boleh nak rujuk semula. Baik, secara ringkas. Terus kita masuk kepada bab iddah, tajuk atau topik perbincangan kita hari ini. Sedap dengar, sedap nonton sekalian. Apa dia iddah? Definisi iddah. Iddah ini adalah kata nama bagi satu tempoh tertentu, iaitu seseorang wanita itu untuk menunggu. Menunggu apa dia? Baik, satu, semata-mata kerana patuh pada perintah Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut bahawa kamu para wanita bila berlaku perceraian atau kematian suami, kamu kena beriddah. Kena tunggu dulu sebelum kamu boleh berkahwin dengan suami baru. Makna kita akur dengan perintah Allah. Itu dia panggil ta'abbudi. Atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami. Suami duduk molek-molek, suami dia meninggal, suami dia mati. Sebagai tanda kesedihan, sebelum boleh berkahwin dengan suami baru, dia kena beriddah dalam satu tempoh tertentu, itu 4 bulan 10 hari, yang orang Melayu kita panggil tempoh berkabung. Sedap dengar sekalian. Ataupun juga untuk memastikan rahimnya bersih. Rahim wanita ataupun isteri ini bersih daripada kandungan benih suami dahulu sebelum dia boleh berkahwin dengan suami baru, takut bercampur. Ini takrif ini disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Definisi ataupun takrif iddah. Jelas kepada kita, sedang dengar sekalian, iddah ni
tempoh menunggu seorang isteri sebelum dia boleh berkahwin dengan suami baru disebabkan sebab-sebab tertentu. Sedap dengar sekalian, untuk lebih menjelaskan lagi kenapa takut ada orang kita kata, ikut kahwin lah. Ada. Oh, sudah cerah agak lama dia duduk gini. Tok lelaki ada baru ni pun, suami ada baru ni pun. Tak boleh bunuh apa kerana penyakit ni 4 tahun dah kawan duduk gini. Maka ada orang nak menikah selalulah. Sedap dengar sekalian, ada hikmah-hikmah tertentu. Baik, kita tengok dulu sebelum kita pergi jauh. Hikmah di sebalik iddah. Baik, yang pertama saya buat kalau kematian suami. Iddah kematian suami 4 bulan 10 hari itu, kenapa seorang perempuan perlu beriddah? Sedap dengar sekalian, tempoh berkabung, di hikmah dia ialah tempoh berkabung kerana menghormati atau mengingati nikmat perkahwinan terdahulu dengan suami dulu. Duduk molek-molek, tiba-tiba mati, nak hormat ke dia dan nak ingat semula nikmat perkahwinan dulu. Tak kira mati hari ni, esok, Yahoo, boleh tok lelaki baru. Tak betul cara tu. Maka Islam, dia nak buat satu tempoh berkabung, nak hormat dan ingat peristiwa tu. Satu, sedap dengar sekalian. Yang kedua adalah tanda menjaga hak suami. Ataupun juga tanda untuk menzahirkan kesetiaan isteri kepada suami dia. Baik, bila suami dia meninggal dunia, sebagai tanda nak jaga hak suami, kesetiaan dia. Makna, I love you bang. I love you bang tu, tiba-tiba suami mati, tak kira lah esok terus boleh suami baru suka kita panggil kat syuk mati bangat-bangat. Begitu, tidak begitu. Sedap dengar sekalian. Baik, dua. Yang ketiga, kerana nak membatalkan tradisi, budaya, adat masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah bila suami meninggal, dia kurung isteri ni kena beriddah dalam bilik gelap dengan pakaian yang lusuh, buruk. Baik, segenap setahun, dalam tempoh setahun. Islam tidak begitu. Islam mari menetapkan selama 4 bulan 10 hari. Itu kalau kematian suami. Isteri beriddah kerana hikmah antaranya disebut 3 perkara. Satu, sedang dengar sekalian. Baik, yang kedua, sekiranya isteri masih kedatangan period haid ataupun isteri hamil umpamanya. Baik, kenapa perlu beriddah? Baik, sedap penonton sekalian, kerana apa? Kerana satu, untuk menentukan hikmah dia, kerana nak menentukan nasab supaya tak bercampur. Baik, benih suami dahulu dengan suami baru. Satu. Yang kedua, untuk menunaikan tanggungjawab bila suami meninggal bercerai umpamanya, baik, tinggal isteri dia, tanggungjawab dia tetap ada walaupun dia panggil dia bercerai dengan isteri dia tadi. Dia tetap ada tanggungjawab dia menyediakan rumah, makan, minum, pakai dan sebagainya. Baik, tempoh tu. Baik, yang kedua. Yang ketiga, sedang pendengar sekalian, ialah untuk memastikan kekosongan rahim daripada benih suami terdahulu. Ini sebagaimana saya sebut dah tadi. Baik, sambungan lagi. Sedang pendengar sekalian, tengok slide berikutnya. Kalau perceraian tu isteri belum datang haid, kerana budak lagi umpamanya, ataupun telah tamat haid, kita panggil menopause ataupun putus haid. Kenapa perlu beriddah juga? Kerana dia perlu beriddah 3 bulan. Contohnya, baik, satu, kerana lambang pengabdian diri terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akur dengan perintah Allah. Walaupun kamu dah putus haid, baik, kena beriddah 3 bulan, tapi kamu kena akur pada perintah Allah. Allah Ta'ala mewajibkan kamu mesti beriddah, iaitu 3 bulan. Satu. Yang kedua, menunjukkan kepentingan urusan nikah. Nikah ni satu perkara yang besar. Tak kira bercerai hari ni, sementara kau putus haid tak? Tu nikah selalu esok. Bukan. Nikah ni satu urusan yang penting, maka kita perlu kena menunggu dulu sebelum berkahwin dengan suami baru, iaitu tempoh dia 3 bulan. Contoh dia. Yang ketiga, hikmah dia sedang menonton sekali ialah sebagai double check. Walaupun kita panggil dah putus haid, menopause, atau belum datang haid, baik, kena beriddah 3 bulan, tapi perlu lagi bimbang takut bercampur antara benih suami dahulu dengan suami baru ini, sebagai double check, memastikan kekosongan rahim. Itulah dia, sedap dengar sekalian, kenapa para wanita yang bergelar isteri ini, bila berlaku perceraian, dia mesti kena beriddah terlebih dahulu, tunggu dulu sebelum boleh berkahwin dengan suami yang baru. Sedap dengar sekalian. Baik, seterusnya kita tengok slide berikutnya. Jenis-jenis iddah. Dalam jenis-jenis iddah ini, saya cerita secara ringkas di sini, ialah iddah ini dia terbahagi pada 3 jenis. Iaitu wanita dia beriddah dengan kiraan suci, 3 kali suci. Baik,
Ada wanita bereddah dengan kiraan bulan, 3 bulan tadi. Bagi yang dia panggil belum kedatangan haid ataupun sudah tamat haid, menopause. Dan juga bereddah dengan 4 bulan 10 hari kematian suami. Yang ketiga ialah eddah dengan kelahiran ataupun keguguran bagi perempuan yang dia panggil hamil ataupun pregnant. Sedap dengar sekalian, ini nampak secara tak berapa jelas lagi. Dalam slide saya kalau saya cerita begini. Baik, dalam slide berikut ni tuan-tuan tengok, saya cerita secara jelas jenis-jenis eddah dan tempohnya. Tuan-tuan boleh tengok, boleh ambil perhatian sini. Baik, isteri yang masih kedatangan haid, eddah dia 3 kali suci. Yang kita duk dengar selama ni masyarakat kita sebut 3 bulan 10 hari tak wujud eddah tu. Sedap dengar sekali, tak wujud. Yang ada ialah 3 kali suci. Hak 3 bulan 10 hari tu bukan 3 bulan 10 hari. Hak adanya ialah 4 bulan 10 hari. Kita akan tengok bawah tu. Baik, isteri yang masih kedatangan period ataupun haid, eddah dia ialah 3 kali suci. Bukan 3 bulan 10 hari. Satu. Yang kedua, menopause. Belum datang haid. Umpama 2 ni. Hak putus haid dah ataupun belum hari haid lagi, eddah dia 3 bulan. 3 bulan di sini, sedap dengar sekali, ialah dia panggil 3 bulan yang digenapkan. Dia panggil 3 bulan yang digenapkan. Adadiah. 3 bulan adadiah iaitu digenapkan bilangan bulan. Baik, bulan Islam dia ada 29 hari, 30 hari. Baik, ini digenapkan setiap bulan 30 hari. Berarti 30, 30, 30 berarti 90 hari. 3 bulan atau 90 hari. Eddah dia. Lepas tu baru tamat eddah, baru boleh cari ataupun nak berkahwin dengan suami baru. 2. Yang ketiga, isteri yang hamil, pregnant, melahirkan anak atau keguguran yang mana terlebih dahulu. Sama ada gugur dulu ataupun melahirkan anak dulu. Hak ni, sedap dengar sekalian, saya akan kira buat contoh pengiraan bagi suami yang pregnant ini, yang hamil ni, bila dia panggil tamat eddah dia. Beranak tu beranak macam mana, gugur tu gugur macam mana. Saya akan panjangkan peristiwa perkara ini. Sebab apa? Sebab saya yakin dan percaya sedap dengar sekalian, keliru, boleh jadi keliru dengan apa yang keadaan yang berlaku. Saya akan detailkan satu-satu. Baik, yang keempat akhir sekali ialah kematian suami. Bagi perempuan yang kematian suami, tempoh berkabung ataupun eddah dia ialah 4 bulan 10 hari. Inilah dia 4 jenis eddah dan tempohnya bagi perempuan-perempuan yang bergelar isteri apabila dia panggil kematian suami ataupun diceraikan oleh suami, sama ada diceraikan tu melalui pasah ke, tebus talak ke, apa bentuk contohnya. Baik, jenis-jenis perceraian itu, baik tempoh eddah dia tak lari daripada 4 jenis ini. Sedap dengar, sedap nonton sekalian. Kita pergi ke slide berikutnya, saya nak bawa dalil-dalil. Takut sedap nonton sekalian berasa nak jelah hati. Dalil-dalil keempat-empat jenis eddah dan tempohnya ini semuanya dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita tengok dalil dia. Yang pertama, sedap nonton sekalian, isteri yang masih kedatangan haid, eddah dia 3 kali suci tadi. Mana? Merujuk pada firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu, iaitu dengan menahan diri dari berkahwin. Tak boleh berkahwin. Mana menunggu itu mana? Eddah, bereddah, iaitu selama 3 kali suci, iaitu daripada haidnya. Jelas, 3 kali suci. Contoh pengiraan, saya akan detailkan dalam Petua Minda satu-satu. Bermula di mana? Lapas cerai dan habis di mana? Dia panggil eddah dia, tempoh eddah dia habis di mana, saya akan detailkan satu-satu. Supaya sedap pendengar sekalian boleh ambil perhatian yang lebih dan lebih dapat maklumat, sekadar maklumat yang saya ada. Baik, yang kedua, menopause ataupun belum datang haid tadi. Merujuk pada surah firman Allah Ta'ala, dalil dia dalam surah At-Talaq ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna. Ayat surah At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan, dia royak dua-dua golongan, menopause dan belum datang haid. Perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus asa daripada kedatangan haid, menopause atau putus haid. Baik, jika kamu menaruh syok,
iaitu terhadap tempoh iddah mereka, maka ni hukum dia. Iddahnya ialah 3 bulan. 90 hari tadi. Baik, satu. Baik, dan demikian juga, ni hukum yang kedua yang belum datang haid, yang tak pernah datang period lagi. Baik, demikian juga perempuan, iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid, iaitu 3 bulan juga tadi, iaitu 90 hari. Sedang dengar sekalian. 2. Yang ketiga, sedang dengar sekalian, ialah hak hamil ataupun pregnant, mengandung tadi. Mana dalil dia? Juga surah At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga melahirkan anak yang dikandungnya. Termasuk dalam melahirkan anak, iaitu seumpama dengan itu, iaitu keguguran. Maka bagaimana keguguran yang disifatkan sebagai melahirkan anak? Tengok slide berikutnya selepas ni. Baik, kita pergi satu-satu. Saya nak pergi satu-satu detail ni supaya sedang pendengar sekalian boleh ambil perhatian. Kenapa sedang pendengar sekalian? Kerana saya duduk di pejabat agama ni, ataupun base kepada perkahwinan, nikah, cerai, rojok ni, kita jumpa macam-macam. Manusia, orang perempuan, baik orang lelaki, lebih-lebih lagi, yang tidak jelas dan tidak faham dengan tempoh iddah. Kerana iddah ni dia berkait dengan melahirkan anak, kait dengan period umpamanya. Perkara ini sedang pendengar sekalian amat-amat membimbangkan. Kerana apa? Kita tak ambil perhatian dalam bab ni. Kalau berlaku perkahwinan tidak sah. Apabila tak habis iddah, masih isteri orang. Bila isteri orang, perkahwinan yang berlaku seterusnya tidak sah. Sedang pendengar sekalian. Baik. 3. Yang keempat, sedang pendengar sekalian, tengok slide berikutnya, kematian suami. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, makna suami yang meninggal dunia, mati, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri. Dia meninggalkan isteri, orang Melayu kita panggil balu. Hendaklah isteri itu menahan diri mereka, iaitu beriddah, sebelum boleh berkahwin dengan suami baru, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Ini perlu diingat, pendengar sekalian. Baik, dia ada tempoh, dia ada apa ni? Peraturan berkabun. Dia ada peraturan seorang perempuan yang kematian suami dalam tempoh ada 4 bulan 10 hari ini, dia panggil tempoh berkabun, dia ada peraturan-peraturan dia sendiri. Hari ini, pendengar sekalian, saya tak nak cerita panjang pasal bab tu kerana lepas daripada ni saya akan buat bicara seterusnya, iaitu tuntutan hukum hakam berkaitan dengan iddah ini. Hari ini saya tak nak detail ke dalam bab tu, saya nak cerita bab iddah saja supaya orang kita panggil takut berbolong, takut bolong. Kita pergi satu-satu. Hari ini kita bicara dalam bab iddah saja. Sedap dengar sekalian. Baik, jelas 4 bulan 10 hari tempoh iddah kematian suami, tempoh berkabung. Okey, seterusnya kita pergi tuan-tuan sekalian. Saya buat di sini dalam slide berikutnya, contoh pengiraan iddah. Saya buat dalam bentuk penta minda begini supaya sidang pendengar sekalian boleh ambil perhatian. Kerana kita baca Quran tadi, dia sebut 3 kali suci. Saya dalam keterangan saya tadi saya sebut 3 kali suci. Baik, 3 kali suci ni di mana bermula dan di mana habisnya. Jero mana, celah mana, masa mana, tempoh mana habis iddah dia. Baik, hari ni saya akan buat satu-satu peta minda ni, di mana bermula dan di mana berakhir, supaya semua orang boleh ambil perhatian. Tengok, sedap dengar sekalian. Baik, 1 saya buat talak ketika suci. Berlaku perceraian ni ketika isteri suci. Saya buat merah nah. Yang tidak disetubuhi. Kerana apa? Kerana lepas ni akan ada suci tapi disetubuhi. Ni suci yang tidak disetubuhi, saya buat dalam bentuk macam buah lanah, macam buah durian tu, talak sunni. Maksud talak sunni ni, talak kalau nak bercerai, inilah dia. Cara yang diajar oleh Islam, yang dianjurkan oleh Islam, kalau nak bercerai, ini dia. Lain daripada ni, dia panggil bid'i. Hukum dia haram. Ni satu. Sedap dengar sekalian. Biasanya kalau sekarang ni, kalau berlaku perceraian, kita file kes ni di mahkamah, biasanya mahkamah akan jaga masalah ni. Ni hak tak tahannya, hak bercerai rumah, atas batas, pasar raya, atas bah, stesen bah, hak ni ikut dah bui. Ada.
Baik, bila ikut dia tu, isteri disetubuhi ke, isteri tidak suci ke, dia pakai cerah. Hak ni yang masalahnya. Baik, ini dia. Kalau nak bercerah, satu-satunya cara yang dibenarkan oleh Islam ialah ketika suci, isteri suci yang tidak disetubuhi. Okey, mula-mula sekali, suci. Isteri akan suci yang tidak disetubuhi, lafaz saya buat. Iaitu lafaz cerah. Berlaku perceraian. Kemudian, duduk tak lama lepas pada tu, isteri kedatangan period. Datang haid. Saya buat haid 1. Baik, dia sebut salah satu kuruk. 3 kuruk. 3 kali suci. Okey, suci pertama. Baik, kemudian berlaku haid. Suci. Haid yang pertama. Okey. 1 kuruk. Kemudian bulan depan pula, suci yang kedua. Lepas period tu suci pula. Kemudian mari haid yang kedua. Baik, itu dia panggil 2 kuruk. Dia 3 kuruk tadi. Baik, kemudian bulan berikutnya, bulan yang ketiga, kalau haid dia tak ada masalah. Baik, suci yang ketiga. Suci yang ketiga, sebelum dia panggil kedatangan, dia ada haid yang 3. Tengok, tuan-tuan tengok, saya buat warna hitam tu. Tujuan, saya buat keterangan bawah, akhir suci yang ketiga, mula-mula mari haid yang ketiga. Mula datang haid yang ketiga. Brown dia panggil. Mula-mula koko ke coklat nak mari haid yang ketiga. Saya buat keterangan tu habis iddah. Maksudnya habis iddah di mana? Saya dah dengar sekarang, iaitu akhir suci yang ketiga, mula-mula nak mari period yang ketiga. Dia panggil brown nak mari haid yang ketiga tu. Bila nampak saja brown haid yang ketiga, habis iddah di situ. Habis iddah di situ. Baik, kalau berdasarkan kepada apa yang saya buat dalam peta minda, tuan-tuan dan silap pendengar sekalian tengok ni, tempoh iddah perempuan yang diceraikan dalam talak sunni, talak ketika suci tidak disetubuhi, hanya 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Maka iddah dia habis. Inilah dia, silap pendengar sekalian, kenapa talak sunni? Kerana iddah dia tidak panjang sebagaimana tuan-tuan tengok dalam slide ini. Mana habis iddah dia ialah akhir suci yang ketiga, sebelum mari haid yang ketiga, brown nak mari haid yang ketiga, iddah dia habis di situ. Nak berkahwin pun boleh, tapi dalam tempoh haid lah. Baik, saya nak dengar sekalian. Itu contoh 1. Yang kedua, saya nak dengar sekalian. Saya buat ni, tengok. Talak berlaku perceraian ketika isteri sedang datang period, mari bulan, haid. Saya buat tu bid'i, mana bid'ah. Hukum dia haram. Walau bagaimanapun, talak tetap berlaku. Jatuh juga talak. Isteri wajib beriddah. Iddahnya macam mana? Okey, tengok slide saya buat ni. Haid 1, suami dia lepas cerai. Baik. Kemudian, mari suci 1. Haid tu, talak ketika haid dia lepas cerai tu, tak dikira lagi. Kuruk dia, tak dikira. Saya nak dengar sekalian. Okey, tuan-tuan tengok. Suci 1, haid 1. 1 kuruk. Suci 2, haid 2. Tu dia. Baik. Silap saya tulis tu dalam slide tu. Tuan tengok. Suci. Haid 2. Bukan haid 3. Nah. Haid 2. Baik. Itu 2 kuruk. Kemudian tuan tengok. Suci yang ketiga. Tengok. Suci yang ketiga. Betul. Suci 2. Haid 2. Okey. Haid 3. Betul. Silap saya dalam slide tu. Saya tengok sekalian. Okey. Keliru saya. Baik. Suci 2. Kemudian haid 3. Suci 3. Baik, 3 kuruk. Akhir suci yang ketiga, sedap dengar sekalian. Baik, mula-mula brown nak mari haid yang keempat. Habis iddahnya di situ. Kalau tuan-tuan buat comparison, perbandingan dengan saya sebut tadi, yang mula-mula tadi, talak ketika suci tidak disetubuhi, kotak-kotak dia ni ada 6 saja. Sekarang ni ada 7. Mana haid yang keempat? Mana panjang iddah dia? Ni yang dia diharam hukum bid'i ni. Akhir suci yang ketiga, brown dia panggil keluar darah, nak mari haid yang keempat, habis iddah di situ. Panjang iddah dia. Baik. Ni bermula di mana dan berakhir di mana? Salah satu kuruk yang disebut dalam Quran tadi. Baik, sedap dengar sekalian. Okey. Yang kedua. Tuan-tuan tengok slide yang berikutnya yang ketiga. Ni lagi panjang. Sedap sekalian. Talak ketika suci, tengok saya buat warna kuning. Yang disetubuhi. Berlaku persetubuhan. Betul suci. Boleh solat. Boleh semayang. Tapi disetubuhi. Sebelum bercerai hari ni, semalam dia buat selamat tinggal. Tu maksud dia. Baik. Hukum dia bid'i haram. Walau bagaimanapun tetap berlaku perceraian, jatuh talak, isteri wajib beriddah. Iddahnya, tengok. Suci yang pertama,
berlaku lapah cerai. Suami lapah cerai di situ. Baik, kemudian haid yang pertama. Tak dikira sebagai kuruk lagi. Situ. Sebab berlaku persetubuhan. Suci yang kedua, haid yang kedua. Suci 3, haid 3. Suci yang keempat tu. Tengok. Jadi 8 petok, 8 kotak saya buat. Nak suruh nampak panjang. Inilah dia panggil paling panjang edah dia. Suci yang keempat, akhir suci yang keempat sebelum datang dia panggil haid yang keempat. Mula-mula tu nampak merah-merah nak mari haid yang keempat, darah haid yang keempat tu. Habis edahnya di situ. Tengok betapa panjangnya edah bagi perempuan yang diceraikan oleh suami dia ketika suci yang disetubuhi. Sebab itulah Islam mengharamkan hukum dia. Bukan setakat tu saja. Kalau berlaku macam ni, sunat hukum dia, suami rujuk balik isteri dia kepada pernikahan yang asal kerana memberi mudarat pada isteri kerana tempoh menunggu edah dia yang lama. Ini saya tak kira lagi perempuan masa kini yang banyak masalah, dia panggil dalam masalah kitaran haid dia yang tidak teratur. Tu lebih teruk lagi, dah payah lagi nak kira, sedap dengar sekalian. Baik, sekadar mampu saya akan cerita dalam slide-slide berikutnya supaya yang keadaan yang biasa berlaku supaya kita semua boleh ambil perhatian. Tu contoh. Ni kalau isteri yang kedatangan haid masih mari period, baik, berlaku perceraian tu dalam 3 keadaan ini. Saya dah jelaskan satu-satu. Saya harap sangat pendengar-pendengar sekalian boleh ambil perhatian, bukan sekadar kita dengar 3 kali suci. Baik, 3 kali suci, di mana habis edah dia nya? Orang kita panggil akhir, haid yang ketiga umpama. Bukan. Mula-mula nak mari haid yang ketiga tu habis dah edah di situ. Tengok, sedap dengar sekalian. Okey. Slide berikutnya, tuan-tuan boleh tengok, saya buat contoh pengiraan edah perempuan kematian suami di mana isteri tengah pregnant ataupun hamil. Saya buat contoh. Kenapa saya buat begini? Baik, dalam bab isteri hamil, tiba-tiba kematian suami ni, tuan-tuan boleh tengok dalam slide saya buat ni, edah dia boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Tengok. Pertama, saya buat contoh ni, suami dia meninggal dulu. Isteri mengandung, suami dia meninggal dunia. Akibat terkejut pada suami meninggal dunia menyebabkan isteri dia keguguran ataupun melahirkan anak. Makna lepas pada suami mati. Suami mati, baru dia pun melahirkan anak ataupun keguguran. Akibat terkejut dengan kematian suami dia. Baik, edah dia bila? Selesai edah. Habis edah. Tamat edahnya apabila isteri tadi melahirkan anak. Sama ada anak tu hidup ataupun mati, tak dikira. Baik, beranak saja atau gugur saja, habis edah dia. Umpama suami dia meninggal hari ni, esok dia beranak atau gugur esok, maka esok habis lalu edah dia. Lusa nak nikah dengan suami baru. Mari sama umpamanya, marilah temo aku siap aku lelaki baru mati. Boleh. Sebab edah dia telah habis. Makna dia beredah sehari. Suami mati hari ni, esok dia beranak, habis edah, lusa dia nikah lalu. Sehari je habis edah dia. Tu contoh dia. Sebab apa? Suami meninggal dulu, sedap dengar sekalian. Baik, baru dia gugur. Edah dia merujuk pada orang yang hamil. Tadi, iaitu sehingga melahirkan anak atau keguguran. Contoh. Baik, sedap dengar sekalian. Tengok slide yang kedua. Saya buat contoh pengiraan edah suami ni. Kematian suami, isteri hamil. Hak ni, dia gugur dulu. Tadi, suami mati dulu. Gugur ataupun melahirkan anak dulu. Baik, dia beranak hari ni atau gugur hari ni, esok suami dia mati. Maka tempoh edah dia ialah 4 bulan 10 hari. Di mana bermula dia? Bermula daripada tarikh atau hari suami dia mati. Baik, dia beranak hari ni, esok suami mati. Bermula esok, 4 bulan 10 hari ke depan, dia perlu beredah. Beza dia dengan yang pertama, saya buat contoh ni, sehari. Ni, suami mati dulu sehari, esok dia beranak, habis edah selalu. Baik, sekarang ni, sedap tengok sekalian, ialah suami dia, dia gugur atau beranak dulu, suami dia mati esok. Umpama, contohnya. Baik, edah 4 bulan 10 hari. Tengok, Islam meletakkan begitu. Sudah dengar sekalian, dalam bab pengiraan edah. Jadi saya nak cerita ni, edah suami mati ni, isteri yang kematian suami dia, edah dia boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Tengok. Baik, kalau dia mati dulu, maka baru dia melahirkan anak atau keguguran, edah dia berakhir dengan beranak ataupun keguguran. Makna tak ada edah, habis edah di situ. Makna tuan-tuan sekalian boleh jelas dalam contoh-contoh yang saya buat ini. Berikutnya, sedap dengar sekalian. Sebagaimana saya cerita tadi, syarat keguguran. Bukan semua gugur ini dikira gugur yang melahirkan anak. Ada. Banyak soalan juga pada saya. Baik, bila dia pregnant baru 3 minggu, umpamanya. Kemudian turun.
disahkan pregnant tapi turun beranak dalam bentuk darah saja. Adakah dikira perempuan ini dikira melahirkan anak, darah yang keluar tu dikira darah nifas dan sebagainya? Sebab tu saya cerita, bila bercakap berhubung dengan bab iddah ni, dia berkait dengan hukum haid, nifas, istihadah. Tu panjang sangat perbincangan dia. Baik, saya buat syarat keguguran. Saya ambil, disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Al-Majmu', kata dia, dan sekurang-kurang tempoh iddah bagi perempuan yang mengandung ialah tidak kurang 80 hari dari waktu kemungkinan berlakunya persetubuhan, imkanud dukhul, hingga sempurna keguguran. Berlaku persetubuhan sehingga keguguran tu berlaku, tempohnya ialah tidak kurang daripada 80 hari. Kurang daripada 80 hari, itu diistilahkan sebagai dia tu mari haid saja. Perempuan tersebut tidak dikira nifas. Darah yang keluar pada sebelum daripada umpama 70 hari, baik hari 71 tu bukan darah nifas dia panggil. Balakih ni, orang perempuan yang gugur sebelum 80 hari tidak diistilahkan sebagai syarat keguguran. Dia tak panggil gugur, dia istilah macam period saja. Maknanya tak habis iddah. Dengan sebab keluar darah atas gugur yang sebelum sampai 80 hari. Ingat, tidak kurang daripada 80 hari. Baik, dalil dia. Baik, sedap dengar sekalian tengok. Inna ahadakum, hadis Nabi sebut, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ni. Imam Nawawi berdalil pada hadis ni. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Seorang daripada kamu ni ditempatkan penciptanya. Allah Ta'ala tempatkan dalam perut ibu dia dalam tempoh 40 hari, iaitu dalam bentuk air mani. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian dia menjadi alaqah, seketul atau segumpal darah dia panggil. Juga selama 40 hari, dan kemudian jadi mudghah, iaitu segumpal daging juga selama 40 hari. Bererti kalau 40 hari, baik, mani 40 hari, kemudian alaqah, tempoh darah, ketul darah tu 40 hari, jadi 80 hari. Kurang daripada tu diistilahkan sebagai haid saja. Lebih daripada 80 hari, sedap dengar sekalian, dalam bentuk mudghah, gugur dalam bentuk mudghah ataupun segumpal daging, barulah dia istilahkan sebagai, dia panggil gugur yang dikira, dia panggil yang habis ataupun tamat iddah. Baik, sedap dengar sekalian, kesimpulan berdasarkan keterangan saya buat dengan Imam Nawawi berdasar pada dalil ini yang kita pakai di Malaysia kita ni, ini dia kesimpulan dia. Iddah bagi wanita mengandung yang mengalami keguguran berakhir sekiranya dua keadaan. Janin yang keluar dalam bentuk mudghah, iaitu segumpal daging, dan kelihatan, dan dia guna kelihatan rupanya secara jelas ataupun sama mempunyai kepala, tangan, kuku dan sebagainya. Maka dikira gugur tu habis iddah. Dan darah yang keluar daripada gugur tu dipanggil darah nifas. Baik. Satu. Yang kedua, tidak kelihatan rupanya sebagai janin ataupun budak bayi. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat. Semua keadaan ini mestilah mendapat pengesahan daripada pakar perubatan. Doktor mengesahkan bahawa ianya adalah kandungan yang sebenar. Baik dalam Islam, terima juga pendapat ahlul khibrah, pandangan pakar yang mengatakan bahawa ini betul. Dia kata adalah, dia panggil apa nama ni? Kandungan yang sebenar, maka diterima pakar juga. Dalam dua keadaan ini, silap dengar sekalian, baik, kita istilahkan keguguran tersebut dikira sebagai gugur yang tamat iddah. Sebelum daripada tu, silap dengar sekalian, hukum dia seperti haid sahaja. Perempuan tu kedatangan haid sahaja. Baik, sedap dengar sekalian. Okey. Bila sebut kata hukum haid semua sekali, dia kena merujuk pada hukum haid lah. Semaya, puasa dan sebagainya tu kena rujuk sana lah. Sedap dengar sekalian. Baik, ini perbincangan panjang. Kita akan bincang khusus dalam bab haid. Baik. Hari ini kita cerita bab iddah saja. Okey. Kemudian, sedap sekalian, saya buat contoh di sini. Iddah, sebagaimana kita dengar daripada tadi, iddah ni begini-begini, 4 bulan semua sekali, 4 bulan 10 hari, 3 kali suci, 3 bulan semua sekali. Iddah ini boleh juga berubah. Baik, maksud berubah ni, contoh saya buat. Isteri yang diceraikan talak raj'i. Baik, dia ceraikan talak raj'i oleh suami dia. Baik, dia tak mengandung. Kemudian, iddah dia ialah 3 kali suci atau 3 bulan yang putus haid. Dia sebab dia tak mengandung sekarang ni. Baik, dia diceraikan oleh suami dia. Iddah dia 3 kali suci. Kali dia mari haid. Kalau dia putus haid atau belum datang haid, 3 bulan. Kemudian,
dalam tempoh dia beredah 3 kali suci atau 3 bulan tersebut, tiba-tiba suami dia meninggal. Naik pokoknya, nyadak, jatuh, mati umpamanya. Maka bagaimana kedudukan dia? Baik. Edah perempuan ni, asal dia beredah 3 kali suci. Ataupun 3 bulan. Tapi dalam tempoh edah, nak cerita bahawa dalam tempoh edah ni, seorang isteri tu masih lagi serupa isteri dia walaupun bercerai dah. Dalam tempoh edah ni. Baik, masih lagi serupa dengan isteri. Buktinya, suami dia boleh rujuk anytime. Bila-bila masa dia boleh rujuk dalam tempoh edah. Tanpa perlu akad nikah yang baru. Sebab tu, dalam tempoh edah, takdir kata suami dia meninggal. Ada dalam tempoh edah. Tak habis lagi edah. 3 bulan atau 3 kali suci tu, maka perempuan tersebut terpaksa bermula tarikh suami dia meninggal atau hari suami dia mati tu, kena beredah dengan edah lain. Dia panggil edah kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Contoh, dia beredah dah 2 bulan. Tiba-tiba 2 bulan suami dia mati. Kena sambung lagi 4 bulan 10 hari kerana nak menghormati. Dia panggil. Menghormati suami dia yang meninggal dunia. Bersedih atas kematian suami dia. Silap dengar sekalian. Itu edah dia. Makna boleh berubah. Orang kata panjang, nyaya ke dia. Baik, ini ditetapkan oleh orang Islam. Dalam Islam sendiri, hukum syarak meletakkan begini. Itu contoh. Baik, yang kedua. Silap dengar sekalian. Edah talak bain. Sebab tu saya cerita juga bain, apa benda tadi. Secara ringkas sebab akan disebut istilah-istilah dia. Talak bain yang menyebabkan suami tak boleh merujuk isteri dia kecuali kena akad nikah yang baru. Bain surah. Contohnya. Isteri diceraikan oleh suami dia talak bain. Dia tak mengandung. Tak pregnant. Edah dia, walaupun tak boleh rujuk, isteri tetap wajib beredah. 3 kali suci kalau datang ke period. Baik, kalau dah habis period, tamat haid, dia panggil putus haid, 3 bulan. Tiba-tiba, dalam tempoh edah, suami dia meninggal dunia. Sebagaimana contoh pertama saya buat tadi. Baik, kekal edahnya 3 kali suci atau 3 bulan. Tak berubah. Sebab apa? Bila isteri diceraikan dengan talak bain, dia tak boleh rujuk, suami dia tak boleh rujuk, hukum isteri tu seperti orang lain. Buktinya, suami tak boleh rujuk balik. Andai kata suami dia mati dalam edah sebab dia dengar cerita nak klik baik, tak boleh rujuk dah. Kena akad nikah yang baru. Bila nak akad nikah yang baru, timuh bini dia tak si klik baik, dia perah terjun getok sultan Yahya Petra, mati umpama. Baik, isteri tetap kekal juga beredah 3 kali suci atau 3 bulan tak beredah. Tak dia panggil tak berubah edah dia. Ada. Sebab isteri diceraikan dengan talak bain. Tengok beza tadi, dicerai dengan talak raj'i, boleh rujuk. Maka edah dia, kalau suami mati dalam edah, dia kena sambung lagi 4 bulan 10 hari. Baik, sedap dengar sekalian. Tengok, saya buat begini. Okey, seterusnya, tuan-tuan sekalian, ada satu jenis perempuan lagi, iaitu perempuan yang diceraikan oleh suami dia yang belum pernah disetubuhi. Tak pernah berlaku persetubuhan. Daripada tarikh berkahwin sehingga berlaku perceraian, tak pernah bersetubuh sekali rabuk. Ada. Baik, disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 49 ni dalil dia. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli aw tamassuhun fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Tak buat gapo-gapo. So, nak buat gapo-gapo setuh pada umpamanya. Baik, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang edah. Makna, bila cerah, sebelum berlaku persetubuhan, maka orang perempuan tu automatik dia jadi bain. Sebagaimana saya sebut dalam senarai saya tadi. Dia jadi bain, makna tak boleh rujuk dah. Suami tak boleh rujuk dia dah. Nak balik semula, nyesah, kena nikah baru. Yang kamu boleh hitungkan masanya dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Status perempuan ni dipanggil janda berhias. Dia panggil istilah orang Melayu kita, dia panggil janda berhias. Janda berhias ni, iaitu perempuan dia diceraikan oleh suami yang tak dia buat gapo-gapo, nikah seminit, nikah 5 minit, nikah sehari, tak dia buat apa-apa, berlaku perceraian, umpamanya dia jadi janda berhias. Janda berhias ni, baik dia ada peraturan khusus apabila dia nak berkahwin. Dia tak ada edah. Baik dia kena cerai hari ni. Kemudian esok dia nak berkahwin dengan gawe lama dia kerana fras dan malu. Kerana nikah sehari diceraikan oleh suami dia. Maka nak tutup malu tu kerana nikah saja tak gula lagi. Umpamanya nak guna gula saat ni dia nikah dengan suami baru. Nak nikah dengan suami baru gawe lama boleh sebab tak ada edah. Ada. Tapi
perempuan ni kena buat permohonan kahwin janda berhias di mahkamah syariah terlebih dahulu untuk mendapat pengesahan betul ataupun tak betul, benar ataupun tidak benar dia ni janda berhias, tak berlaku apa-apa yang disebut dalam Al-Quran min qabli al tamassuhunna, yang kamu belum sentuh apa-apa lagi. Itu contoh dia. Sedap dengar sekalian. Okey, ni dibincang panjang lebar dalam bab janda berhias dalam bab cerah. Kita akan bincang bab ni. Okey, sedap dengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik. Ni banyak masalah berlaku ni. Iddah perempuan yang istihadah. Apa dia istihadah? Darah yang keluar pada wanita ni ada 3. Baik, haid, nifas, istihadah. Saya buat bawah, takut kita keliru. Istihadah artinya darah yang mengalir keluar daripada faraj wanita, dan ianya bukan darah haid, dan ianya bukan darah nifas yang mengiringi beranak. Itu bukan. Darah haid pun bukan. Baik, nifas pun bukan. Itu dipanggil darah istihadah. Orang kita panggil darah penyakit. Baik, perempuan yang diceraikan oleh suami dia, baik, dia ni seorang perempuan yang istihadah. Ada darah penyakit. Iddah dia macam mana? Terbahagi pada 2. Saya nak dengar sekali. Tengok. Haid yang tidak menentu. Tak tahu. Kadang-kadang haid, kadang-kadang nifas, kadang-kadang istihadah. Tak tahu mana. Tapi, orang perempuan ni masih lagi dapat mengetahui, membezakan. Baik, antara darah-darah yang keluar. Umpamanya, dia dapat ingat. Okey, saya 7 hari bulan, setiap bulan saya mari haid. Umpama. Dia ingat tu. Kemudian, darah yang keluar pun dia dapat beza. Baik, hak keluar 7 hari bulan tu darah dia merah ke hitam-hitaman. Baik, 7 hari berikutnya merah juga, tapi merah yang kita panggil merah yang cair. Umpama, dia dapat beza. Maka iddah dia mesti bereddah dengan 3 kali suci. Bererti, hak darah hitam yang keluar pekat, hitam dan berbau. Itu diistiharkan sebagai haid. Baik, yang kemudian lepas daripada tu, darah yang keluar lepas daripada tu, 7 hari berikutnya umpamanya, dia dapat bezakan yang keluar dalam merah tapi nipis umpamanya, ataupun merah yang tidak tebal, baik diistiharkan sebagai istihadah. Kemudian, yang kedua, haid yang tidak menentu, dan perempuan memang tak boleh membezakan. Dia panggil sifat-sifat darah yang keluar, bau dia, tempoh masa dia, umpama tak boleh beza. Baik, bagi orang perempuan ni, iddah dia ialah kena bereddah 3 bulan, sebagaimana iddah orang yang belum kedatangan haid ataupun telah tamat haid, menopause atau putus haid tadi. Sedap dengar sekalian. Ini perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami, tiba-tiba perempuan tu kedatangan istihadah, iddah dia begini. Sedap dengar sekalian. Okey. Tuan-tuan tengok, saya bawa satu perkara ni, tuan-tuan boleh tengok. Umur menopause ataupun putus haid. Tuan-tuan boleh tengok. Umur menopause ataupun putus haid. Kenapa saya bawa begini? Kerana saya nak bawa lepas pada ni, sedap dengar sekalian, satu perkara yang sangat besar kesan dia. Okey. Khilaf di kalangan mazhab dalam Islam ini, saya ambil pendapat 4 mazhab yang besar. Umur menopause mengikut mazhab Hambali ialah 50 tahun. Lepas pada 50 tahun, baik berdalil pada kata Sayyidatina Aisyah, dia kata, tak jumpa dah perempuan yang mari haid lepas pada umur 50 tahun. Itu mengikut mazhab Hambali. Mazhab Hanafi menetapkan 55 tahun. Mazhab Syafi'i kita ialah 62 tahun. Paling panjang ialah mazhab Maliki itu 70 tahun. Khilaf di kalangan ulama dalam bab ni, iaitu umur menopause ataupun putus haid. Kenapa saya bawa benda ni? Nak suruh orang keliru ke? Bawa pandangan-pandangan begini. Baik, saya nak bawa satu perkara, saudara pendengar sekalian, ia berkait dengan iddah yang kita bincang hari ini. Tengok. Iddah seorang perempuan yang tiba-tiba berhenti haid. Kalau berdasarkan umur tadi, umur baru 35 tahun. 35 tahun, biasanya orang perempuan ni mari haid, masih kedatangan haid. Tetapi entah bagaimana, boleh jadi dia menyusukan bayi, boleh jadi penyakit, boleh jadi terkejut ke apa-apa benda. Saya nak dengar sekali, tiba-tiba darah haid dia berhenti. Tak mari-mari. Dalam istilah fiqh dia panggil murtabatul haid. Dia panggil keliru dalam bab haid. Atau dia panggil mumtaddatut tuhri. Berpanjangan tempoh suci dia. Tak mari-mari haid. Baik. Saya nak dengar sekalian. Berdasarkan pandangan mazhab 4 yang besar dalam Islam tadi saya bawa. Okey. Ini pandangan dia. Lagu mana perempuan ni? Mengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i, baik, perempuan tersebut wajib menunggu sehingga datang haid. Tunggu 35 tahun tak mari, umur 35 tak mari, tunggu sampai mari haid. Ataupun kena tunggu sampai umur putus haid. Mengikut mazhab Hanafi, umur 55 tahun.
35 tahun berhenti, tunggu umur 55 tahun, duduk saja. 20 tahun, duduk saja. Nak nikah tak boleh. Sebab apa? Hek tak mari. Umur pun tu hek pun tak siapa. Kalau mengikut mazhab Syafi'i teruk lagi. 92 tahun. Umur 92 tahun. Kalau kecek huduh, bubuk kita dia kata, nak buat nama remah. Umur 92 tahun. Umpamanya. Baik, gitulah tuan-tuan sekalian. Mengikut dari Islam. Kerana Imam Syafi'i kita, dia jaga sangat-sangat dalam bab ni. Cermat. Takut-takut muka dia mari hek asal dia. Nah tak? Takutnya mari hek tak? Nikah lagu mana? Umpamanya. Tunggu. Tak boleh kahwin baru. Tunggu. Pendapat yang kedua saya bawa di sini ialah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Baik. Tempoh edah perempuan ni, umur 35 tahun, mati. Dia panggil tak mari hek. Tempoh edah perempuan ni ialah dia kena beredah selama setahun. Setahun. Baik, setahun ni kenapa setahun? Kalau tuan tanya. Okey, saya buat perincian. Warna merah saya buat. Saya slide ni. Iaitu dia kena beredah, tunggu dulu edah 9 bulan, itu tempoh hamil. Biasanya tempoh 9 bulan. Tengok. Takut-takut kenapa tak mari hek, boleh jadi dia hamil. Tunggu 9 bulan dulu. Tunggu 9 bulan. Tak beranak. Bukan dia panggil pregnant, bukan pregnant. Dan lepas pada 9 bulan, dia kena beredah lagi 3 bulan, iaitu edah orang perempuan yang putus hek akan belum kedatangan hek 3 bulan. Baik, bila dia beredah lagi 3 bulan, capur 9 bulan, capur 3 bulan, jadi setahun. Itulah dia mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Baik, dalam amalan kita di Malaysia sekarang ini, baik, kita di Malaysia ni pakai pandangan yang kedua, mazhab Hambali dan Maliki, iaitu tempoh perempuan ni beredah selama setahun. Baik, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah tu dia menjelaskan bahawa dia kata alangkah molek juga kita ambil pandangan mazhab Maliki dan Hambali kerana nak bagi kelapangan kepada orang perempuan. Kerana apa? Kalau pakai pandangan pertama, umur putus hik nu lah. Dia kena tunggu baru dia boleh bersuami yang baru. Ada orang mari nak 3 orang sehari mari minat pun tak boleh. Kena tunggu umur. Baik mazhab Syafi'i 22 tahun. Baik mazhab Hanafi kena tunggu umur 55 tahun. Ini agak dia panggil ekstrim ataupun nyayang sikit kepada orang perempuan. Maka di Malaysia sekarang ni nak ra'i nak jaga kemaslahatan orang perempuan. Baik, ini juga bertepatan dengan disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Ada juga ulama-ulama di Malaysia kita pakai pandangan yang kedua iaitu beredah selama setahun. InsyaAllah boleh berkahwin. Sedap dengar, sedap penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, lah ni saya bawa satu lagi tempoh edah iaitu suami hilang. Yang dipanggil mafkud. Suami hilang. Hilang ni tak tahu gimana. Nak kata mati, tak jumpa batu nisai lubang kubur. Tak ada bunyi baca terking. Nak kata hidup, 15, 25 tahun. Tak klik-klik. Tak tahu gimana. Gila akhir dikesan, gi ke laut. Umpamanya. Baik, sedap dengar sekalian. Kalau istilah sekarang ni, MH370. Baik, tak tahu gimana. Tuan-tuan sekalian, nak kata jumpa mayat, tak jumpa seorang rabuk. Klik, tak klik seorang rabuk. Suami mafkud. Tuan-tuan sekalian. Sila ambil perhatian dalam masalah ini. Kerana saya pernah mengalami dalam kes suami hilang, tak balik ni, tuan-tuan sekalian. Baik, kes yang sangat besar di Kota Baru. Baik, seorang perempuan ni, suami dia turun rumah, rakyat nak pergi buat peralihan kerana tentera. Tuan-tuan sekalian, keluar lagi. Turun rumah tu nak pergi buat peralihan. Kata ne bulan tempoh peralihan, ne tahu tak balik, ne belah tahu tak balik-balik. Dapat panggilan telefon dari seorang perempuan mengatakan, suami dia kata, aku ni adalah bini baru, tok lakimu. Turun rumah, jumpa dengan orang lain, berkahwin dengan suami baru. Sekalian. Dapat isteri baru. Aku nak maklum padamu, Timoh, bahawa tok lakimu mampu bahaya tanah. Kecek uduh. Terima kasih, lepas telefon. Berdasarkan panggilan telefon daripada isteri yang kedua suami dia ni mampu bahaya tanah. Kata, mati suami dia. Isteri dia pun betul tak? Ada orang nak. Bila ada orang nak, baik, nak kahwin di Malaysia, di Kelantan ni tak boleh. Nak bukti CJ mati. Tak ada surat mati. Dia pun pergi nikah alik sana. Pergi nikah alik sana. Nikah alik sana. Takdir Allah boleh anak 3 orang pula dengan suami baru. Baik. Anak dengan suami dulu besar-besar perempuan berkahwin. Nikahlah seorang. Bila tak ada anak, nikahlah dia panggil dengan wali adik-beradik. Baik, nak nikah anak perempuan hak nombor 2 pula jumpa dengan hamba. Bila jumpa dengan hamba ni, hamba pun siasat. Buka-buka tengok dalam daftar suami dia ni. Tengok kat kenalannya aktif, masih aktif. Mana masih aktif ni hidup. Cari-cari alamat terkini duduk di Taiping, Perak. Baik, saya pun beri alamat terkini pada ayah anak dia. Anak dia dengan pak saudara pergi cari di Taiping.
alamat yang disebut ni jumpa sungguh. Ayuh hok mati saat ni, hok pergi nasi kabur 2 buku, habis hok mati tadi. Baik, akhir sekali, baik ambil wali, wakil wali semua, nikah dengan wali ayuh, anak yang kedua. Persoalan sekarang ni, anak yang pertama berkahwin dengan wali adik-beradik. Sedangkan ayuh wali mujbir ada. Lagu mana status perkahwinan tu? Baik, isteri dia berkahwin dengan suami baru di Thailand. Baik, sedap dengar sekalian. Atas dasar kata suami dia mafkuk, hilang ataupun mati. Boleh jadi. Tidak sekalian. Tiba-tiba suami dia hidup lagi. Lagu mana status perkahwinan dia dengan suami baru? Kok tidur duduk? Boleh pula anak 3 orang pula dengan suami baru. Anak gapo tu? Anak geria apa? Anak lasak ke anak gapo? Allah, saudara sekalian. Sedih kita dengar. Ada dalam keadaan begini. Baik. Sedap dengar sekalian, dalam Islam dia ada. Dia panggil suami hilang ataupun mafkuk. Saudara tengok. Jangan duk gaduh. Gini kalik sana. Baik, apa yang diistilahkan sebagai suami mafkuk? Terputus hubungan dengan suami. Dan tidak diketahui sama ada suami hidup ataupun mati. Tak tahu. Satu. Yang dengar sekalian. Okey. Yang kedua, isteri wajib kena tunggu paling kurang 4 tahun atau lebih. Kena tunggu dulu. Sebelum daripada boleh nak pergi nikah lek sana kau gap nak peretah tu peretah ni dia Islam dia kena tunggu dulu 4 tahun ataupun lebih. Dia sedap dengar sekalian. Okey. Kemudian lepas tempoh 4 tahun lebih ni isteri wajib pula beredah dengan edah kematian suami iaitu 4 bulan 10 hari pula. Dan tuan-tuan sekalian tengok hak penting sekali. Isteri kena mengemukakan permohonan kepada mahkamah syariah bawah Seksyen 54 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam nombor 9 tahun 2002 Negeri Kelantan. Dia panggil perintah anggapan mati bawah Seksyen 54. Mahkamah ambil keterangan, mahkamah mengeluarkan pengesahan anggap kematian ni. Barulah dia boleh beredah 4 bulan 10 hari pula. Daripada tempoh anggap mati tu, habis edah tu baru boleh bersuami baru. Tuan-tuan sekalian. Ataupun dia kena buat tuntut fasah di mahkamah syariah. Tak boleh pasah atas wakah, tak boleh. Saya nak dengar sekalian. Ini dalam bab suami mafkuk atau suami hilang. Jangan duk mu ambil mudah gini nikah halik sana. Dalam kisah ni Allah, saya nak dengar sekalian. Anak beranak tubik 3 orang pula nak kata anak gapo. Baik, benda-benda lagu ni saya cerita supaya rakyat kita seluruh negeri Kelantan ni ambil perhatian dan tidak lorak gaduh. Perkahwinan boleh jadi tidak sah. Anak-anak jadi gapo, anak gapo tak tahu. Saya dengar sekalian. Okey. Itu antara beberapa perkara yang saya ceritakan sekadar pengalaman dan maklumat yang ada pada saya ni. Saya bentangkan di sini. Mudah-mudahan sinar pendengar sekalian boleh ambil perhatian satu-satu dan boleh share kepada orang lain supaya semua rakyat kita ni selama mana video ni ada dalam online ni, tuan-tuan share, orang boleh tengok, orang ambil perhatian. Hak nak jadi tidak sah pun tuan-tuan sekalian, dia boleh ikut peraturan, dia boleh ikut hukum syarak, boleh. Kita boleh menyelamatkan seluruh rakyat kita daripada berlaku perkara yang tidak baik begini. Jadi, itulah harapan saya, tujuan saya sangat-sangat ambil peluang buat live di sini supaya manfaatnya boleh sampai kepada seluruh orang kita ni dan benda orang kita ni ada maklumat dan boleh hidup dalam keadaan patuh syariah, patuh hukum syarak, patuh undang-undang baru terbaik sedap dengar sekalian. Baik, saya berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik daripada diri saya. Baik, salah cakap, kasar cakap tak betul dengan istilah guna, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.